Nama saya Kanageswari, nombor metrik 268381. Saya mewakili grup 4. Saya ingin membentangkan slide yang bertajuk gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual boleh berlaku di mana-mana sahaja. Sama ada di pejabat swasta, pejabat kerajaan, promis perniagaan, kilang, sekolah, malah di tempat-tempat awam sekalipun. Gangguan seksual juga merupakan diskriminasi berdasarkan gender yang melibatkan perilaku seksual yang tidak diingini oleh mangsa di tempat kerja. Gangguan seksual merupakan suatu tragedi bagi seorang wanita. Gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai gangguan yang berunsurkan seks sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Gangguan seksual ini boleh dikategorikan beberapa jenis. Ialah perlakuan dilakukan sama ada secara lisan, secara isyarat, visual, psikologi dan fizikal. Seterusnya, gangguan seksual ini mempunyai dua teori, iaitu teori atau modal peranan jantina berlebihan dan teori seksualiti. Teori berkaitan gangguan seksual, pertamanya modal peranan jantina berlebihan. Peranan jantina berlebihan didefinisikan sebagai satu jangkaan tingkah laku yang berdasarkan jantina dan jangkaan tersebut akan terbawa-bawa ke tempat kerja. Persekitaraan kerja tradisional pekerja wanita yang bekerja dalam bidang ini merupakan mereka yang bekerja dalam persekitaraan kerja yang didominasikan oleh golongan wanita. Okey, seterusnya teori seksualiti. Teori ini menjelaskan perkembangan hidup dan tingkah laku manusia adalah didorong oleh kemampuan, kehendak dan kuasa seksualiti. Pengaruh seksualiti ke atas perkembangan sosial dan moral manusia juga amat besar. Seks adalah suatu keperluan asas kepada orang dewasa dan cara manusia mencapai kehendak dan keperluan seks pada umumnya mencorakkan perkembangan tingkah laku, sahsia, emosi dan moral seseorang. Seterusnya, kesan terhadap gangguan seksual ini adalah mangsa gangguan seksual lazimnya akan melalui pelbagai pengalaman negatif yang boleh memberikan kesan kepada individu atau mangsa yang terlibat atau sesuatu organisasi. Kesan terhadap psikologik pula. Kesan psikologi terhadap mangsa juga dapat dilihat daripada aspek pengawalan emosi. Tekanan psikologikal dan emosi yang dialami oleh mangsa boleh merencatkan bukan sahaja perkembangan kerjaya, mangsa juga produktiviti negara. Kesan dari segi ekonomi pula. Ekonomi terhadap mangsa gangguan seksual juga dapat dilihat menerusi kurang motivasi kerja, penurunan prestasi kerja-kerja yang terganggu, kurang semangat untuk bekerja, bilangan ponteng kerja yang tinggi, merosakkan hubungan antara rakan sekerja, kurang berpuas hati dengan kerja, kurang komitmen dengan kerja, hubungan terjejas dengan penyelia, konflik peranan dan stres. Selain itu, gangguan seksual juga mempunyai kesan negatif kepada fisiologi atau kesihatan mangsa. Seterusnya, gangguan seksual ini mempunyai undang-undang seperti Akta Pekerjaan 1995, Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan akhirnya Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seterusnya, gangguan seksual merupakan duri dalam daging bagi sesebuah organisasi. Bukan saja individu terbabit menerima kesan negatif, malah ia turut menjejaskan perjalanan operasi sesebuah organisasi.
Walaupun mengetahui gangguan seksual ini boleh memberikan kesan pada fizikal, mental, emosi dan psikologik, namun masih juga terdapat pekerja yang tidak mempunyai kesedaraan dan pemahaman terhadap gangguan seksual. Gangguan seksual tidak boleh dipersepsikan sebagai masalah peribadi dalam sesebuah organisasi. Masalah ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan bangsa dan juga imej sesebuah organisasi. Terima kasih.